Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BP Jaya. Okey, hari ini saya nak bercerita berkaitan pasport pekerja asing yang dipegang oleh majikan. Okey, untuk makluman anda, pasport ini adalah hak negara masing-masing dan pembawa pasport adalah dipertanggungjawabkan untuk menjaga pasport itu dengan baik. Hanya pembawa saja boleh simpan pasport itu. Tetapi dalam beberapa keadaan tertentu, majikan akan meminta pasport-pasport ini untuk disimpankan di tempat yang selamat supaya pasport itu tidak rosak atau hilang. Sebab apa yang majikan yang selalu bagi tahu adalah nombor satu, kalau bagi pasport kepada pekerja, mereka akan letak merata-rata tempat dan risiko untuk hilang tu ada. Nombor dua, bila pekerja tu diberikan pasport asal dekat tangan mereka, mereka kerja construction, kerja dekat Lombong ke apa ke, pasport tu terdedah kepada untuk kotor, rosak dan hilang masa bekerja. Nombor tiga yang paling banyak ni majikan bagi tahu adalah lari majikan. Bila dah ada bagi pasport kat tangan mereka, mereka akan melarikan diri daripada majikan. Tak nak bekerja lah, hilang lah. Jadi majikan yang terpaksa menanggung kerugian disebabkan tak ada pekerja, pekerja nak siap tapi pekerja tak ada, pekerja lari, disebabkan beberapa faktor lah. Kadang-kadang pekerja ni dia tak suka kerja tu, dia just buat syarat nak dapat permit, lepas dapat permit lari pergi kerja tempat lain. And then dia tak boleh tengok gaji lebih sikit. Kalau majikan ini dibayar satu hari 80, majikan sebelah sana dibayar 90, dia pergi kat majikan sana. Sebab dia fikir mana gaji tinggi, dia nak bekerja di sana. Okey, tetapi majikan juga harus ingat, pasport itu bukan milik kamu. Pasport itu bukan milik kamu, itu adalah milik orang itu. Jadi apabila pekerja itu, ini kes-kes pekerja nak balik, tak nak kerja dan nak balik kampung. Apabila pekerja itu kata, bos saya tak mau kerja, saya mau balik kampung. Saya mau balik kampung, tolong hantar saya balik. Majikan hantarlah balik kampung. Tak payah tahan dia. Sebab apa, itu pasport dia. Kalau dia dah tak nak kerja, kita tak payah tahan dia, bagilah mereka balik. Buat check out memo, hantarlah balik. Ini kadang-kadang majikan tak nak bagi pasport, pekerja nak balik ni, sama ada permit masih hidup atau permit dah mati. Dia ada dua kategori. Kadang-kadang permit tu hidup, majikan pekerja nak balik, majikan tak mau bagi pasport. You nak pasport, bayar RM10,000. Majikan pula tetapkan macam tu. Ataupun permit dah mati, pekerja ni dah tahu permit tu dah mati, dia nak pasport ni, dia nak pasport, dia nak balik, bayar kompon balik, tapi majikan tak nak bagi, tak boleh. You nak pergi mana, you pergilah. So kalau kes-kes majikan yang tak nak bagi pasport ni, kalau pekerja nak balik, majikan tak nak bagi pasport, kamu pergi ke balai polis, buat laporan polis, mengatakan saya bekerja di sini-sini, saya nak pulang tapi majikan saya tak nak bagi pasport. Jadi saya nak pulang ni, sekarang ni susah sebab majikan saya tak nak bagi pasport dan minta duit ke apa. Kamu cerita dalam report tu. Lepas tu bawah tu kamu tulis, kamu minta tujuan saya membuat report polis ini adalah untuk dirujuk ke kedutaan. Untuk rujuk ke kedutaan kamu untuk tindakan seterusnya, sama ada nak buat dokumen sementara untuk pulang atau minta kedutaan kamu kontak majikan kamu hantar pasport. Itu kamu boleh buat. Biasanya polis takkan buat tangkapan kebiasaannya sebab kamu pergi membuat laporan. So majikan pula kalau dah pekerja minta macam tu, bagilah balik, buatkan dia balik. Okey, sekiranya pekerja lari, kadang-kadang majikan dah bagi pasport tapi pekerja lari. Majikan apa boleh buat? Pergi ke bahagian Jabatan Immigration, mula-mula buat laporan polis, pekerja lari, lepas tu pergi ke Immigration, buat laporan. Nanti Immigration akan batalkan pas dalam sistem. Even dalam pasport ni nampak lagi 6 bulan tapi dalam sistem sudah pendek. Dia dekat luar kalau kena tangkap pun salah, sebab dalam sistem sudah pendek dan ada report daripada majikan. Ataupun majikan boleh aduan juga kes lari daripada majikan. So kalau pekerja tu dah minta pasport, kita jangan tahan sebab pasport tu adalah milik negara orang itu, bukan milik kita. Kita pegang pasport orang lain pun satu kesalahan. Kita pegang pasport orang lain tanpa kebenaran adalah satu kesalahan. Sebab pasport tu adalah milik negara dia
dan negara dia mewakilkan orang tu untuk pegang dan bawa pasport tu ketika berada di luar negara. Kita tak ada apa-apa hak untuk pegang pasport tu kecuali dengan kebenaran. Contoh kebenaran, bos tolong simpan saya punya pasport, saya kerja takut rosak lah, nanti bila saya mau bos bagi balik. Okey, yang itu bos boleh simpan. Sebab apa? Dia dah bagi kebenaran. Okey, sebagai majikan kamu boleh simpan. Sediakan tempat yang khas, jaga pasport dia, tak ada masalah. Once kamu, bila pekerja tu minta, bos saya mau cuti 2 hari ni, saya mau pergi KL lah bos, saya takut lah bos, boleh bagi pasport tak? Saya mau pakai pasport pergi KL jalan-jalan. You kena bagilah, sebab itu pasport dia. Kalau majikan rasa takut dia lari, you kena cari cara lain, sama ada bagi salinan pasport. In case dia ditahan pada hari berkenaan, majikan kena standby bawa pasport asal pergi bagi dekat dia. Pengalaman saya biasanya masa operasi dululah, saya join operasi dulu. Biasanya kalau ada photostat, kita akan minta dia call majikan bawa pasport asal. Bila dah ada pasport asal, okey semua, biasanya kita akan bebaskan lah. Sebab dia menjalan-jalan saja, bukan melakukan apa-apa kesalahan. Selagi pasport tu ada, tak ada kesalahan pun. Kecuali dia bekerja tempat lain, yes, itu kesalahan berada di sana. Okey, so saya rasa kepada pekerja, sekiranya majikan kamu tak nak bagi pasport, kamu nak pulang tapi majikan tak nak bagi pasport, buat report polis. Okey, buat report polis, pergi kedutaan kamu ya. Kepada majikan begitu juga, kalau pekerja minta tolong untuk jaga pasport, boleh jaga, tak ada masalah. Tapi kalau pekerja dah minta dia nak balik kampung tu, hantarlah balik. Jangan biarkan dia dalam keadaan sini pun tak boleh buat apa, sini pun tak boleh buat apa. Contohnya dia nak balik kampung pun tak boleh, pasport tak ada, you pegang, dia dah pun tak ada hati nak bekerja sama you. Okey, jangan bagilah dia balik. Okey, itu saja daripada saya. Semoga video ni dapat memberi manfaat kepada pekerja dan majikan. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi di next video. Bye bye.